Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada pagi ini kita dapat menyambung kembali kuliah Thalathatul Usul. Jadi saya akan ulang sedikit perbahasan yang akan dibincangkan pada hari ini. Ulang pelajaran semalam kerana semalam buat di rumah line tak berapa clear, maka terputus-putus. Gambar pun tak jelas, suara lagi tak jelas. Jadi saya minta maaf lah kerana line di rumah tu tak clear, jadi kita terpaksa buat di sekolah balik. Jadi saya ulang balik apa yang kita bentangkan ataupun bahaskan semalam. Kita ulang sedikit tentang makna la ilaha illallah. Maknaha la ma'buda bihaqqin illallah, iaitu tiada yang layak sekali-kali disembah melainkan Allah. La ilaha nafian, maknanya nafi. Nafi apa dia? Nafi kita tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, yakni Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Jami'a ma yu'badu min dunillah, semua yang disembah selain daripada Allah, yang tu kita tolak. Illallah, yang untuk buat tahiyat tu illallah, maknanya kita musbit, kita sabitkan. Nafi semua Tuhan, yang kita sabitkan adalah Allah Ta'ala. Musbitan al-ibadati lillahi wahdahu la syarikalah fi ibadatihi, maknanya beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala sendirinya tanpa berlaku sebarang syirik di dalam ibadah. Kama annahu la syarikalahu fi mulkihi, sebagaimana kita tidak syirik Allah Subhanahu wa taala tentang kerajaannya. Maksudnya kita kena yakin, beriktikad menguasai dunia alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bukan Allah Ta'ala ni ada kongsi, ada sekutu dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Semata-mata dikuasai alam ini oleh Allah. Wa tafsiruha, huraiannya ataupun tafsirannya, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, yang mensyarahkan kalimah la ma'buda bihaqqin illallah, qauluhu ta'ala, iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun, iaitu firman Allah Ta'ala. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata bagi ayahnya. Semalam saya dah sebut ayahnya, ayah dia betul lah, bukan bapa saudara dia sebagaimana yang difahami oleh sebahagian orang. Sebab dalam ayat yang lain, wa idza qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Azara. Adakah kamu mengambil berhala sebagai Tuhan? Maka di dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita bahawa bapa Nabi Ibrahim bukan sahaja mencipta, membuat berhala, bahkan dia bertindak menyembah berhala. Bapa dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, aku berlepas diri kepadamu, kepada ayahnya dan juga kepada kaumnya. Innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri daripada apa yang kamu sembah. Illa alladhi fatarani, melainkan aku sembah Allah yang telah menjadikan aku, fatarani, yang menjadikan aku berada di dalam agama fitrah. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi telah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah. Apakah yang dimaksudkan dengan fitrah? Fitrah di sini adalah merupakan sifat semula jadi kepada manusia. Setiap manusia yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan, nak kepada agama Allah, agama Islam.
agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langit. Semua bayi-bayi dia, hati naluri dia nak kepada kebenaran, nak kepada agama akidah, agama tauhid, mentauhidkan Allah. Tidak akan memilih agama yang lain daripada agama fitrah, iaitu agama samawi yang diturunkan oleh Allah. Cuma Nabi sebut dalam hadis itu yang dia jadi fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Cuma yang menyahudikan dia, menasranikan dia dan memajusikan dia. Maksudnya yang merosakkan akidah, pemikiran anak dia, bayi-bayi yang kecil ini adalah daripada ibu bapa ataupun suasana persekitaran dia yang dapat mengubah akidah yang asal, iaitu akidah yang berpegang kepada agama fitrah. Fa innahu sayahdin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi Nabi Ibrahim ini berdoa kalimatun baqiyah. Dia kata, kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Kalimah ini juga akan, hal keadaannya akan kekal berterusan kepada generasi yang seterusnya. Maknanya kalimah tauhid yang dipegang oleh Nabi Ibrahim AS diikuti oleh zuriatnya, iaitu Nabi Ismail AS. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada agama fitrah. Dan Nabi Ibrahim juga pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyati. Dia kata ij'alni muqimas salah wa min zurriyati, jadikanlah aku jenis orang yang sembahyang dan juga zuriat aku. Di dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim berdoa supaya menjadikan dia muslimaini laka wa min zurriyatina. Jadikanlah kami berdua, berdasarkan kepada ayat yang kita bacakan tadi, ada ayat yang lain. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah kami berdua muslimaini laka. Kedua-dua kami ini menyerah diri kepada engkau. Maknanya inilah yang dimaksudkan kalimatan baqiyah. Maknanya kalimah yang kekal. Bukan dia saja berpegang kepada agama fitrah, maka dipegang oleh zuriat dia. Semoga mereka kembali. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin, wahai ahlul kitab. Kita telah mengetahui ahlul kitab ini apa dia? Yakni Yahudi dan Nasrani. Sebab apa mereka dipanggil, diberi gelaran ahlul kitab? Mereka adalah suatu golongan yang diturunkan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Taurat dan juga Injil. Sawa'in bainana wa bainakum. Sama di antara kita, di antara kami dan antara kamu. Bagaimana antara orang Islam dengan orang Yahudi dan Nasrani ini boleh jadi sama? Boleh jadi sama. Boleh jadi sama. Tang mana? Sebab asas agama Islam pun agama samawi, Yahudi dan Nasrani pun agama samawi. Sekiranya alla na'budu illallah. Boleh jadi sama ni Yahudi dengan Nasrani, Islam sekali, kalau sama-sama sembah Allah Ta'ala, tidak mensyirikkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyembah dengannya akan sesuatu, tidak syirik dengannya, tidak syirik dengannya akan sesuatu. Maknanya di samping sembah Allah, tidak melakukan sebarang kesyirikan kepada Allah. Boleh jadi sama. Sawa'in bainana wa bainakum. Yahudi, Nasrani, Islam boleh jadi sama. Kalau sama-sama sembah Allah, sama-sama tak syirik kepada Allah. Sekarang ni tak jadi sama, tak jadi berbeza, kerana mereka telah memilih suatu akidah, suatu pegangan, suatu keyakinan, suatu keimanan lain daripada yang dipegang oleh orang Islam. Tentu yang jadi bezanya. Ini di antara perkara asas yang menjadi perbezaan antara Islam dengan agama-agama yang lain. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan, dan tidaklah mengambil. Dia kata di sini, dan janganlah mengambil sebahagian kita akan sebahagian yang lain, tuhan-tuhan yang lain daripada Allah, arbaban min dunillah. Fa in tawallau, Allah Ta'ala kata, kalau mereka berpaling juga, wahai Muhammad, tak nak ikut apa yang kamu serukan, apa yang kamu dakwahkan, apa yang kamu panggil, fa in tawallau, sekiranya mereka berpaling, maknanya engkar daripada ajakan kamu, dakwah yang kamu sampaikan, faqulu syhadu bi anna muslimun, katakanlah bahawa sesungguhnya, katakanlah, faqulu ishhadu, hendaklah kamu bersaksi, anna muslimun, kami adalah orang yang menyerah diri kepada Allah. Lantak dekat kamu lah, kamu tak nak ikut Islam, tapi kami ikut Islam.
Kami tidak syirik kepada Allah Ta'ala. Lakum dinukum waliyadin. Kamu tak nak ikut, kamu punya pasal. Tetapi kami tetap berpegang teguh dengan agama Islam. Itu dalil tentang kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya dalil tentang kesaksian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Dalil tentang syahadah Muhammad itu adalah merupakan pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul daripada kalangan kamu juga. Apa maksud daripada kalangan kamu? Daripada kalangan manusia, bukan daripada jin, bukan daripada malaikat. Daripada manusia juga. Azizun alaihi ma'anittum, yang mana dia sangat maknanya berat kepadanya. Azizun alaihi, berat sangat perasaan yang ada kepada rasul ini. Ma'anittum, sesuatu kesulitan, kesusahan yang berlaku kepada kamu. Maknanya Nabi ni sangat ambil berat, sangat prihatin terhadap nasib yang menimpa umatnya. Harisun, dia sangat tamak alaikum kepada kamu bil mukminin, supaya beriman. Rasulullah ni sangat gemar, sangat suka, sangat tamak lah, sangat bersungguh-sungguh nak ajak orang supaya beriman kepada Allah. Tetapi malangnya manusia ini masih enggan, ingkar, angkuh, tak nak tunduk kepada ajakan Rasul. Sedangkan ajakan Rasul, pelawaan Rasul, dakwah yang disampaikan oleh Rasul tidak lain dan tidak bukan nak ajak orang kembali kepada kebenaran agama fitrah, nak kembali kepada agama Islam yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Lantaran daripada itu, mereka akan dikurniakan nikmat yang besar, hasil daripada beriman kepada Allah tanpa disertakan dengan perasaan syirik, balasan yang sangat besar, iaitu syurga. Sebab itu inilah tugas perutusan Nabi SAW di atas muka bumi ini. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, beritahu kepada Nabi, kamu diutuskan oleh Allah Taala membawa kabar gembira, yakni syurga, buat baik balas syurga. Dan kabar yang menakutkan, buat jahat balasannya adalah neraka. Dan kamu ajak manusia kembali kepada agama Allah, kepada agama cahaya, iaitu agama Islam. Itu Nabi ni sangat tamak untuk, suka sangat, nak sangat orang menjadi beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi ini sangat penyantun, lagi juga sangat penyayang kepada umatnya. Wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, makna kesaksian bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, ta'atuhu fima amara, mentaatinya pada sesuatu yang diperintahkan. Sebab itu dalam Quran menyebut, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul, hendaklah kamu ambil, kamu pegang, kamu amalkan. Dan sesuatu yang dilarang oleh Rasul, hendaklah kamu tinggalkan. Wa tasdiquhu fima akhbara, dan mengiyakan. Maknanya mempercayai, tasdiq, mengiyakan, mempercayai fima akhbara, sesuatu yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Selain daripada perlu, wajib, mesti percaya kepada kata-kata Allah, kerana kata-kata Allah Ta'ala ni semuanya benar. Sadaqallahul azim, telah benarlah kata-kata Allah Ta'ala yang maha agung. Kata-kata Nabi pun benar, yang wajib kita terima. Sebab wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidaklah Muhammad itu bertutur dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang disampaikan ataupun diwahyukan kepadanya. Wajtinabu wajtinabu ma'anhu naha wa zajara, dan menjauhi sesuatu daripadanya, sesuatu perkara yang dilarang oleh Nabi dan diberi peringatan oleh Nabi. Dilarang dan diberi peringatan. Kalau buat macam ni, begini kesalahan dia, begini siksaan dia, begini hukuman dia, maka kena berhenti. Wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Di dalam maksud beriman kepada Rasul juga, hendaklah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah akan Allah Subhanahu wa taala melainkan sesuatu yang disyariatkan. Syariat ini syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tak menyembah Allah melainkan sesuatu yang disyariatkan, yang ditunjukkan, yang diperkenalkan oleh Nabi SAW. Sebab itu selalu kita tekankan di dalam majlis ilmu, majlis pengajian, nak buat ibadat mesti tengok apa yang Nabi buat, apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ini adalah sumber ambilan kita di dalam nak melakukan sesuatu ibadat kepada Allah Ta'ala. Tak padan, tak cukup semata-mata ada perasaan ikhlas di dalam hati apabila ibadat itu tidak sejajar daripada apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Okey, seterusnya dalil tadi kita kata sebab dalam perbahasan kesaksian kepada Allah, kesaksian kepada Nabi, dalilus solah. Kita kena sembahyang. Apakah dalil yang mewajibkan kita sembahyang dan juga zakah? Wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid. Ini adalah merupakan huraian tafsiran kepada tauhid. Qauluhu ta'ala, maknanya orang yang menunaikan sembahyang dan orang yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, membuktikan dia telah bertauhidkan, dia telah beriktikad Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan dia, sebab dia mematuhi segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Wa qauluhu ta'ala, wa ma umiru, tidaklah manusia mereka itu diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, melainkan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam keadaan ikhlas baginya semata-mata agama. Hunafa'a, agama yang bersih, yang suci daripada kesyirikan. Yuqimus salata, mereka mendirikan sembahyang. Wa yu'tuz zakata, dan mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang tegak, agama yang lurus, agama yang kuat bila mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dalilus siyami, dan dalil berpuasa pula. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Sebab kita dah sebut semalam, sebab tu nak kena Quran hadis. Quran hadis, hadis merupakan tafsiran huraian kepada Quran. Sebab Quran kata kutiba alaikumus shiyam, wajib kepada kamu berpuasa, tapi Quran tak cerita bulan bila kita nak berpuasa. Dalam hadis sebut saum Ramadan. Maknanya Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi. Tak boleh kita ambil Quran sahaja tanpa kita meninggalkan, tanpa kita beramal dengan hadis Nabi. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan kepada golongan yang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Saya dah sebut la'allah dalam Quran ni maknanya pasti menjadi orang yang bertakwa, bukan mudah-mudahan. Kalau betul-betul berpuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, pasti kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Wa dalilul hajj, dalil tentang kewajipan haji. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan bagi Allah Ta'ala itu atas manusia, kewajipan atas manusia adalah menunaikan haji di Baitullahil Haram, man istata'a ilahi sabila, bagi siapa yang mampu pergi kepadanya. Sebab mampu ni masalah kewangan, masalah kesihatan, mampu di sudut kebenaran, dibenarkan kita pergi ataupun tidak. Maknanya kalau berlaku sesuatu wabak penyakit yang melanda dunia ataupun negara, dengar-dengar ceritanya Saudi nak bekukan dulu sama ada nak menunaikan haji ataupun umrah, wallahu alam. Tetapi kalau dia maknanya tahan, dia halang, dia tegah, maka kita tidak berdosa tak pergi menunaikan haji. Kerana termasuk di dalam tidak istita'ah, maknanya tidak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan menuju kepadanya. Waman kafara, dan barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fa innallaha ghaniyun, maka Allah Ta'ala itu kaya. Kaya di sini apa maksud? Tak berhajat. Allah Ta'ala tak perlukan. Kalau manusia nak kafir semua pun, tak nak beriman semua pun, nak syirik kepada Allah Ta'ala tak rugi. Sebab tu dia ghani. Bila ghani maknanya tidak berhajat. Sifat Allah Ta'ala istighna dan juga iftiqar. Istighna, kaya daripada makhluk. Iftiqar, semua makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ghani. Allah Ta'ala ghani, maknanya tak berhajat. Jadi dibuat sesuatu perkara pun bukan berhajat, itu sebagai hikmah saja, nak tunjuk kekuasaan, tak berhajat. Allah Ta'ala tak berhajat dengan makhluk, bukan sahaja dengan manusia, seluruh makhluk yang diciptakan tidak berhajat. Anil alamin, tidak berhajat di situ bukan kepada manusia sahaja, bahkan kepada alam. Kepada alam.
Saya dah sebut dalam pengajian-pengajian lepas, baru-baru ni ada tengok dalam YouTube, ada ustaz sebut. Bila ada pihak kata Allah Ta'ala berada di atas aras, maknanya Allah Ta'ala berhajat kepada aras. Dia tak faham. Maksud golongan salah yang kata Allah Ta'ala berada di atas aras ni bukan duduk berdempit macam ni. Duduk atas pada aras. Atas pada aras ni orang panggil apa pun tak tahu. Ulama bahas kita nak panggil makan ataupun tidak. Sebab tu dalam perbahasan tauhid dipanggil amrun adami ataupun makanul adami ataupun amrun makan dunal makan. Al-makan dunal makan. Tak tahu nak sebut apa atas pada aras ni. Sebab makhluk yang paling tinggi aras. Atas pada tu tak tahu nak sebut apa. Bila kita kata Ar-Rahmanu ala arsyis istawa, Allah Ta'ala berada di atas aras, bukan duduk dempit macam tu, atas pada aras. Jadi kalau sebelum ada aras, duduk di mana? Duduk atas pada aras. Sebab bila dalam mentafsirkan ayat fa innallaha ghaniyun, sesungguhnya Allah Ta'ala tu kaya. Kaya tak berhajat. Jadi kenapa ada golongan mengatakan Allah Ta'ala duduk di atas aras? Bukan duduk macam tu. Kalau duduk macam tu, mungkin boleh terjemahkan Allah Ta'ala itu berhajat. Tak berhajat kepada aras, tak berhajat kepada alam, bukan kepada aras sahaja. Duduk di mana? Atas daripada aras. Sebelum adanya aras, duduk di atas daripada aras. Tu kena mengaji betul-betul. Jangan pakai dengar-dengar cakap orang tanpa kajian, tanpa mutalaah kitab, tanpa bacaan yang luas, tiba-tiba kita menghukumkan orang sesat bila ada pihak mengatakan Allah Ta'ala berada di atas aras. Kena belajar betul-betul. Belajar sekadar nak faham ni. Bukan nak jadi mufti lagi. Nak jadi mufti, lagilah kena mendalam, kena faqih di dalam ilmu. Nanti kita akan di penghujung kuliah ni kita sambung sikit. Semalam lain tak apa clear, nak cerita sedikit sebanyak tentang syarat-syarat nak jadi mufti ni. Sebab sekarang ni selain daripada pihak dan individu mencadangkan orang, kadang-kadang dia berasa dia pun nak jadi mufti. Itu yang jadi masalah, dia syok jadi mufti ni. Jadi kita baca sikitlah tentang syarat-syarat nak jadi mufti. Okey, dia kata di sini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kaya, yakni tidak berhajat kepada alam. Wal martabatu tsaniyah. Al-iman dia kata. Al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu adalah bid'un. Bid'un ini dari bilangan kalau dalam bahasa Arab daripada 3 sehingga 9 dipanggil bid'un. Wa sab'una maknanya 70. Maknanya iman cabang dia ada 70 lebih. Cabang dia ada 70 lebih. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Nanti dia sebut cabang-cabang iman tu dah kita tahu kan. Maksudnya buat apa pun sesuatu ibadah dia berkaitan dengan iman. Sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, bersedekah, selawat, tarawih tu berkaitan dengan iman. Iman yang paling tinggi la ilaha illallah. Sebab apa kata la ilaha illallah? Tanpa syahadah, tanpa pengiktirafan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, sembahyang, puasa, zakat, haji semua tak terpakai. Segala ibadat didasari, diasaskan dengan iman yang betul, akidah yang betul, akidah yang sahih. Sebab tu la ilaha illallah duduk di atas. Yang paling rendah imatatul adza anit tariq, menghilangkan sesuatu benda yang halangan, sesuatu benda yang tak disukai berada di tengah-tengah jalan. Kalau dulu-dulu mungkinlah kata duri ke, kayu ke, batu duduk tengah jalan. Sekarang ni banyaklah benda duduk tengah jalan. Apa dia? Bangkai binatang yang kena langgar, sesuatu benda yang jatuh di tengah-tengah jalan yang menyebabkan susah, sukar kepada orang nak lalu lintas, pokok tumbang, terbalik dan sebagainya. Kita buang. Sebahagian daripada bukti seorang itu beriman kepada Allah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu sebahagian daripada orang yang beriman. Salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala malu. Kena ada perasaan malu. Banyaknya orang tak malu. Fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, Nabi kata, buatlah apa yang kamu nak buat. Sebab tak malu. Sebab tu kita tengok dalam Facebook macam-macam musim PKP ni, untuk menghiburkan hati macam-macam orang buat. Menari, menyanyi, yang merosakkan akhlak dia. Dia pamerkan perbuatan-perbuatan buruk, akhlak yang keji itu kepada orang. Ada sebahagian daripada isteri orang, pakaian yang kadang-kadang pakai tudung, kadang-kadang tak pakai tudung, menari, menyanyi, pamerkan tubuh badan dia kepada orang. Dilihat oleh suami dia, dilihat oleh anak-anak. Kadang suami buat lawak bodoh. Pamerkan kepada dunia. Kalau kamu tak malu, kamu buat apa saja. Buat lawak ni biar berpadan-padan. Kita tengok banyak sangat video-video yang orang post buat lawak konon-kononnya nak hilang boring duduk di rumah.
sebab PKP ini. Jadi kadang-kadang perbuatan itu menjatuhkan maruah sendiri. Kena ingat sahabat-sahabat hadirin sekalian, setiap tindakan kita akan dikira, akan dinilai sama ada dosa ataupun pahala. Dan kehidupan kita ni bukan nak kekal selama-lamanya, sampai satu masa kita akan mati, dan perbuatan kita atas dunia akan dinilai oleh Allah, dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum dihisap dan dinilai oleh Allah, kita kena muhasabah diri kita masing-masing. Jangan buat lawak-lawak yang tak memberi manfaat kepada orang. Apatah lagi sesuatu lawak itu yang dapat merosakkan akhlak kita sendiri. Dia kata kena malu. Dalam satu hadis, tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Rasulullah SAW berjalan di kota Madinah, di suatu jalan, tiba-tiba ada dua orang sahabat ini, dia bagi tahu kepada saudara seagama yang dimasukkan di sini. Dia kata, kamu tak usah duduk malu sangat, join lah, bersembanglah dengan kami. Jangan duduk malu sangat. Sebab seorang sahabat dia ni pendiam, tak suka bercakap dengan orang, tak suka bersembang dengan orang. Bila dia bagi tahu kepada sahabat dia macam tu, Rasulullah berjalan berhampiran dengan mereka berdua. Lalu Rasulullah dengar apa yang mereka bualkan. Lalu Rasulullah kata, da'ahu, biarkan, tinggalkan dia. Fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya malu itu sebahagian daripada keimanan. Memang kadang-kadang orang ni pemalu, kita marah. Kenapa sombong lah, tak nak join, tak nak bersembang dengan kita. Kita duk cocok, desak supaya dia bersembang dengan kita. Tiba-tiba dia hilang malu, dia cakap dengan kita, langsung cakap merapu. Cakap yang boleh mengundang dosa. Ni lagi berat. Kalau orang malu tu, jangan kita duk paksa dia bersembang. Biarkan dia. Jadi dalam masyarakat selalu diterjemahkan orang yang malu ini sombong, belagak. Lalu tak tegur kita pun, tak nak bersembang dengan kita. Mungkin dia ada kebaikan dia sebab dia tak banyak bercakap. Barang siapa yang banyak bercakap, di dalam kitab Sirajul Talibin kata, banyaklah salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, banyaklah dosanya. Barang siapa yang banyak dosa, fannaru aulabih, maka neraka itu lebih layak baginya. Jadi maknanya kena ada perasaan malu. Malu itu sebahagian daripada iman. Rukun iman pula apa dia? Wa arkanuhu sittatun. Rukun iman itu ada 6 perkara. Antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata di sini kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hadis itu pun dah kita baca di dalam pelajaran dan pengajian kita yang lepas. Wal malaikatihi, dan juga malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya. Malaikat maknanya bukan beriman kepada satu malaikat, maknanya banyaklah malaikat berserta dengan tugas mereka. Dan begitu juga dengan kitab, bukan Quran saja. Sebab disebut kutub, kitabun kitabani kutub, maknanya Taurat, Injil dan Zabur juga kena beriman, walaupun kita tidak boleh beramal dengan hukum syariat yang berada di dalam kitab tersebut. Wa rusulihi, dan juga rasul-rasulnya, bukan sahaja beriman kepada Rasul Nabi Muhammad SAW saja, bahkan rasul-rasul yang terdahulu yang diutuskan oleh Allah. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wal yaumil akhir, dan juga hari akhirat. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qadar baik dan qadar jahat, ketentuan baik dan ketentuan jahat. Itu pernah kita bahaskan dalam pengajian kita yang lalu. Jadi setakat itu dulu untuk perbahasan perbincangan kitab Ushulus Salasah. Tadi saya sebut tadi, saya nak sambung sikit apa yang saya perjelaskan semalam tentang ciri-ciri seorang mufti. Sebab orang beria nak cadang kumpulan masing-masing ni, kelompok masing-masing. Jadi kita tengok ada tak ciri-ciri tersebut sebagaimana yang panduannya digariskan oleh para ulama. Semalam saya baca kitab Usulud Da'wah. Mungkin tuan-tuan tak dapat dengar dengan jelas, tak clear sebab line tak elok buat di rumah. Jadi kita baca sikit sebagai ulangan apa yang disebut di dalam kitab lain pula, Usulul Fiqh Islami yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Dia kata al-muftiyu huwal mujtahidu awil faqihu. Mufti ni dia kata adalah seorang yang mujtahid. Bila nak jadi mujtahid ni dia ada syarat-syarat mujtahidnya. Tetapi saya dah sebut semalam, oleh kerana di dalam negara kita ini mufti dia ada ahli jawatan kuasa dia. Kalau nak mengeluarkan fatwa, nak mengeluarkan sesuatu pandangan, bukan dia bagi pandangan seorang. Tapi tak apalah, kerana ijtihad itu boleh berlaku secara individu, dia boleh berlaku secara jama'i. Tapi dia sendiri kena menguasailah beberapa ilmu, ilmu alat.
Quran hadisnya, Quran hadis, fiqh mazahibnya, ilmu-ilmu alat yang lain, yang ilmu-ilmu alat yang dapat bila dia baca dia faham sendiri. Tapi kalau dia baca pun dia tak faham, Quran dia tak boleh nak tafsirkan, hadis pun dia tak mengaji, dia tak tahu nak membezakan hadis maudhu', hadis hasan, hadis dhaif, macam mana nak jadi mufti? Lalu dia kata apa lagi? Wa qad awdahtu sabiqan syurutal ijtihadi. Aku dah terang dah belakang ni. Ini kitab usul fiqh. Dalam bab-bab yang lepas aku dah terangkan, dia kata. Dia bagi cerita semintas lalu. Allati yang bagi tawafaraha ila al-alimi fil alimi hatta yakuna ahlan lil fatwa. Dia kata yang beberapa perkara yang perlu dimiliki oleh seorang ahli yang nak mengeluarkan fatwa. Wa yashmulu kullu man kana min ahli al-istidlal. Begitu juga dia kena merangkumi orang yang memang jenis daripada ahli istidlal. Di antara syaratnya apa dia? Orang yang jenis istidlal. Seseorang yang mempunyai kemahiran, kefakaran mengeluarkan dalil. Maknanya mufti ni dia kena reti Quran, kena reti hadis dan juga pendapat-pendapat ulama yang muktabar. Tetapi malangnya, saya ulang perkataan semalam tu, malangnya ada di kalangan orang, individu yang dicadangkan menjadi mufti, dia kata jangan tanya dalil-dalil. Awal-awal lagi syarat tak layak. Sebab dia marah orang tanya dalil. Sedangkan nak jadi mufti ni memang ahli dalil. Bila orang tanya dalil Quran, hadis Nabi, pendapat ulama-ulama muktabar. Dia dah ajar, dah didik masyarakat supaya jangan tanya dalil. Bagaimana kalau individu ini, hadirin sekalian, saya rasa confirm dia tak dilantik menjadi mufti. Andai kata fardu takdir, dia memang dilantik menjadi mufti. Kerana ada sains tanda tangan terlalu ramai kan. Sebenarnya nak jadi mufti bukan daripada sokongan, bukan daripada hasil cadangan orang. Maknanya keputusannya daripada pihak pemerintah. Apa yang saya sebut ini pun tidak mempengaruhi keputusan yang pemerintah nak lantik. Tetapi andai kata orang ni dilantik, tak akan jadi huru-hara Malaysia ni. Dia orang tanya, kamu tengok dalil. Sedangkan di sudut umum masyarakat Malaysia ni dah reti dalil. Walaupun dia bukan ustaz, dia bukan mufti, dia bukan tuan guru. Sebab mereka banyak maklumat melalui tengok dalam YouTube-nya, mengaji melalui Facebook-nya, ada yang bertalaki. Maknanya terdedah maklumat yang berkaitan dengan isu agama ni terlalu banyak. Tiba-tiba kalau ada anak murid tanya, anak murid ada dalil, mufti tak ada dalil. Tak ke orang akan condemn mufti? Dia kata mesti daripada ahli istidlal wal istinbat. Dan juga dia pandai mengistinbatkan hukum. Dia baca Quran, dia tak kaku. Dia baca Quran dan hadis, dia tak kaku. Dia boleh mengambil istinbat daripada ayat Quran yang dia baca dan juga hadis-hadis yang dia baca. Dan begitu juga orang yang menjadi mufti ini, dia kata min ahli tarjihi awi takhrij. Bukan saja dia tahu hukum halal haram, boleh tak boleh, begini-begini, dia boleh tarjih pula mana pendapat yang paling rajih. Bukan saja dia tahu hukum, tetapi dia boleh tarjih pula, pendapat ni kuat, pendapat ni tak kuat. Tak kuat tu berdasarkan kepada ilmu yang dalam, kajian yang meluas. Bukan jenis cincai-cincai pakai tepuk-tepuknya. Dia boleh tarjih pula dan juga takhrij. Maka hadis tu riwayat siapa? Bukhari, Muslim ke apa? Hadis tu apa kedudukan, status hadis itu macam mana? Dia kena tahu. Itu dia sedikit saya baca di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Di antara perkara yang perlu diketahui oleh mufti juga, saya baca di dalam kitab Irsyadul Fuhul yang dikarang oleh Dr. Allamah Syaukani. Allamah Syaukani. Sebagai contoh, memang di Malaysia ini majoritinya rakyat berpegang kepada mazhab Syafi'i. Majoriti macam tu. Tapi kadang-kadang ada juga orang Melayu sendiri tak berpegang kepada mazhab Syafi'i dalam semua bab, dalam semua perkara. Macam mana andai kata soalan yang berkaitan dengan isu fiqh ini yang diamalkan bukan di dalam mazhab Syafi'i, tanya mesti nak jawab macam mana? Kalau sekarang ni yang saya duk nampak, majoriti mufti dia akan jawab, kita buat sesuatu ibadat, sesuatu amalan, tak boleh lari dalam fiqh mazhab Syafi'i. Dia akan jawab macam tu kalau dia tidak faqih. Tetapi kalau dia faqih, sebagaimana dia akan jawab, maka orang awam ini dia tak wajib memegang suatu mazhab dalam semua bab, dalam semua perkara. Buktinya disebut dalam kitab kita ini Irsyadul Fuhul.
Dia kata fi ikhtilafi fi wujubil iltizamin mazhabin muayyanin. Maknanya khilaf ulama tentang wajib berpegang kepada mazhab yang tertentu. Ikhtalafal mujawwizuna littaqlid. Golongan ulama yang mengharuskan taklid berbeza pendapat. Hal yajibu 'alal 'ami iltizamu mazhabin muayyanin fi kulli waqi'atin. Adakah wajib kepada orang awam berpegang kepada suatu mazhab, kepada satu mazhab dalam semua bab? Faqala jama'atun minhum yalzimuhu. Satu jemaah kata wajib. Satu jemaah kata. Wa qala al-akharuna, telah berkata yang lain daripada satu jemaah, la yalzimuhu. Tidak lazim, tidak mesti orang awam berpegang kepada satu mazhab dalam semua bab. Mungkin dalam bab ini dia pegang mazhab Syafi'i, dalam bab yang lain dia tak pegang mazhab Syafi'i. Warajjahahu Ibnul Burhan wan Nawawi, mentarjihkan pendapat yang kata orang awam ini tak wajib pegang satu mazhab dalam semua bab. Mungkin dalam satu bab dia pegang mazhab Syafi'i, dalam bab yang lain dia pegang mazhab lain. Ditarjihkan oleh Ibnu Burhan, salah seorang daripada ulama usul fiqh, dan juga Imam Nawawi sendiri. Mesti kena tahu tu. Dan kalau kita baca di dalam kitab Idaman Penuntut, kita bagi kitab icik-icik ya. Ketika membahaskan masalah zakat fitrah, tuan-tuan bayar dengan duit ke bayar dengan beras? Bayar zakat fitrah ni. Kalau bayar dengan duit, tak sah ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kena bayar makanan asasi. Sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, harus diganti dengan harga beras mengikut harga pasaran semasa. Harga beras itu ataupun gandum ditukar dengan harga dia. Pemerintah boleh memilih dan memerintah rakyatnya berfitrah dengan harga beras. Tiap-tiap tahun majoriti rakyat Malaysia bayar zakat fitrah ini dengan harga beras, dengan duit. Bila sudah diperintahkan wajib atas rakyat taat. Bila mereka sudah membayar, lepaslah tanggungannya sama ada berniat mengikut mazhab Hanafi ataupun tidak. Bila kita bayar dengan duit tu bukan mazhab Syafi'i, ikut mazhab Hanafi. Sama ada kita niat taklid kepada mazhab dia ataupun tak niat taklid kepada mazhab dia, maka sahlah fitrahnya. Bila kita baca nota kaki yang ditulis oleh pengarang kitab ini, dia kata dalam kaedah usul fiqh, al-'ami la mazhaba lahu. Artinya orang awam tidak ada mazhab. Tidak ada mazhab baginya. Macam orang awam ni, dia bukan mufti, dia bukan tok guru, dia bukan ustaz, dia bukan walim. Jadi dia tidak ada mazhab. Dia boleh pegang kepada mana-mana mazhab, mana-mana pendapat yang dia mengaji. Tak tertakluk, tidak terikat dengan sesuatu mazhab. Maknanya bila amalannya itu terkena dengan mana-mana mazhab, sahlah amalannya. Bila amalan dia terkena dengan mana-mana mazhab, maka sah amalan dia, walaupun terkeluar daripada mazhab Syafi'i. Demikian difatwakan kepada saya oleh seorang daripada guru saya, Syekh Ali Al-Maliki, bekas mufti Mekah Al-Mukarramah, sama ada daripada niat taklid ataupun tidak. Ini pengarang buku ni, orang duk mengaji di masjid, Gugur Takmir duk ajar kita ni kan. Pengarang dia Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. Maka kesimpulannya, ini mungkin kita akan sambung sikit-sikit lagi tentang syarat-syarat dan juga ciri-ciri sebagai seorang mufti. Jadi anda yang nak cadangkan tokoh-tokoh dalam kumpulan anda ataupun dalam kelompok anda, tengok ada tak ciri-ciri ni. Semalam saya dah sebut, di antara perkara yang besarnya, nak jadi mufti ni dia boleh mendamaikan perselisihan yang berlaku dalam masyarakat. Sebab di Malaysia ni dah ada banyak kelompok. Kalau dia ada sunnahnya, dia ada golongan yang berpegang kepada khalafnya, itu di sudut akidah. Dia ada salaf, dia ada khalaf. Dan ada orang yang berpegang kuat dengan mazhab Syafi'i. Ada orang yang pegang mana-mana mazhab asalkan betul dia beramal berdasarkan kepada Quran walaupun tidak terikat dengan mazhab Syafi'i, mereka amalkan, mereka laksanakan. Jadi bagaimana mesti nak selesaikan masalah-masalah yang berlaku perbezaan pendapat ini. Sebab tu saya kata semalam, saya punya pandangan saya tidak mempengaruhi keputusan pemerintah. Jangan lantik mufti ini daripada golongan Aswaja dan juga kumpulan Yahanana. Ini orang akan viral lah isu ni, tak apa. Sebab kalau daripada Aswaja, dia akan tekan kumpulan sunnah.
Nampak? Aswaja dia bukan Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah betul-betul dia tak akan tekan mana-mana pihak. Semalam saya tengok dalam YouTube, semalam guru saya Mufti Zarwali Khan, dia menakalkan pendapat di dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, sedangkan dia Maturidi. Dia pun menyebut semalam bahawa Abu Hasan Asy'ari dikembali kepada akidah salaf. Macam mana di Malaysia ni orang kata buku ini adalah tulisan orang lain, bukan Abu Hasan Asy'ari. Guru saya orang yang paling banyak baca kitab ini di antara orang alim dalam mazhab-mazhab fiqh dan juga akidah ni, dia sendiri Maturidi. Tetapi dia boleh terima bahawa Abu Hasan Al-Asy'ari kembali kepada akidah salaf. Kesimpulannya, kalau lantik Aswaja, kita tengok sebelum mereka jadi mufti ke, mereka memberi tekanan. Tertubuh sahaja kumpulan Aswaja di Malaysia ini memberi tekanan-tekanan. Mereka ada cawangan-cawangan di seluruh negara, memberi tekanan kepada golongan sunnah. Jadi kalau dilantik menjadi mufti, mereka ada kuasa. Sudah tentu ada pihak yang tertekan dengan pandangan-pandangan, usaha-usaha, kerja-kerja yang mereka lakukan. Jadi yang ketiga dah ke berapa? Tiga. Saya nak ucapkan bahawa terima kasih kepada kerajaan pintu belakang. Sebab apa tuan-tuan? Secara jelas saya nak sebut bahawa ini bekas mufti kita, mufti wilayah, dilantik menjadi menteri agama. Dia jemputlah orang yang belajar hadis ini untuk bagi pandangan kepada dia dalam usaha untuk menterjemahkan susunan sitah itu di dalam bahasa Melayu. Ini satu usaha yang murni, satu usaha yang baik yang perlu kita sokong. Jadi kerjaan pintu depan tak buat dulu. Ni kerjaan pintu belakang buat. Demi nak jaga agama, nak jaga sunnah Nabi ini, dia ada usaha. Jadi kita kena bantu dia untuk memartabatkan agama Islam, mengenengahkan golongan hadis ini. Orang golongan hadis ini dipandang serong oleh masyarakat, dicok sebagai Wahabi. Sebab tu tak boleh nak mengajar secara bebas di masjid dan surau, diberi tekanan yang begitu kuat. Jadi dengan kerajaan pintu belakang ini, kita mengharapkan supaya diberi kelonggaran kepada orang yang nak mengajar hadis, yang nak bawa Quran, nak bawa hadis Nabi SAW, nak memperjuangkan agama tauhid yang sebenarnya. Hadirin sekalian, yang agama yang tulus ikhlas, sebagaimana agama yang dipegang oleh para nabi, hunafa'a, agama yang lurus, ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang jadi pelik bin ajaibnya, golongan yang nak bawa sunnah, bawa pada Quran hadis, dilabelkan sebagai Wahabi, dicop sebagai Wahabi dan diberi tekanan. Jadi saya mengharapkan kerajaan pintu belakang ini memberi ruang untuk golongan hadis, golongan sunnah ini menyebarkan ilmu mereka seluas mungkin, kerana ilmu yang mereka sebarkan itu bertapis. Mereka maknanya selidik dulu, kaji dulu, bahas dulu, baru mereka sebarkan kepada masyarakat. Nak dibandingkan ada individu, ada pihak yang apa sahaja yang dia tahu, maklumat tanpa tapisan dia sebarkan. Kadang-kadang hadis maudhu', hadis palsu, cerita riwayat-riwayat Israiliyat, riwayat-riwayat Syiiyat disebarkan pada masyarakat yang ditelan oleh orang-orang awam. Jadi saya nampak ada kebaikan, ada perubahan kerajaan pintu belakang ini untuk memartabatkan agama Islam. Wallahu alam, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.